Assalamualaikum adik-adik. Hari ni kita berjumpa sekali lagi. Minggu lepas kita dah jumpa kan. Adik-adik dah masing-masing dah buat tanaman hidroponik masing-masing. Jadi hari ni akak nak adakan satu sesi perkongsian tentang proses-proses biologi dalam tumbuhan bersama dengan adik-adik. Okey, hari ni akak akan bercakap tentang proses fisiologi dalam tumbuhan, iaitu yang merangkumi proses transpirasi dan fotosintesis. Sebenarnya memang ada banyak proses fisiologi dalam tumbuhan ni, tapi yang akak akan tekankan hari ni cuma dua, iaitu proses transpirasi dan proses fotosintesis. Okey, akak mulakan dengan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Okey, apakah itu pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan? Okey, pertumbuhan adalah merujuk kepada perubahan yang berlaku dari aspek morfologi. Aspek morfologi ni ialah aspek-aspek yang adik-adik boleh nampak dan boleh tengok dengan mata sendiri, iaitu seperti saiz, ketinggian, kekuatan sama ada pada akar, batang, jumlah daun dan sebagainya. Jadi memang adik-adik boleh nampak lah tanaman hidroponik tu daripada biji benih dia akan membesar menjadi satu pokok lah, satu tumbuhan. Jadi selain itu, selain daripada aspek morfologi, aspek anatomi juga memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ni. Cumanya dari aspek anatomi mungkin kita tak boleh nampak dengan mata kasar sebab dia berlaku di dalam sel tumbuhan, iaitu sel tumbuhan tu akan menjadi lebih kompleks dan matang apabila dia berkembang dan tumbuhlah. Seterusnya, pertumbuhan-tumbuhan juga akan bermula dengan pencambahan, manakala perkembangan tumbuhan akan bermula apabila tumbuhan mencapai peringkat dewasa ataupun matang. Jadi, bagaimana proses pencambahan ni berlaku? Okey, kalau adik-adik tengok gambar-gambar ni, yang gambar paling hujung yang kecil tu ialah biji benih lah yang adik-adik dah tanam dalam spine tu kan. Jadi dia akan berubah menjadi radikal, menjadi cotyledons, seterusnya menjadi anak pokok lah. Jadi pencambahan biji benih ni akan bermula apabila berlakunya penyerapan air. Kan kita kan secara utamanya kita gunakan air. Jadi biji benih tu dia akan serap air melalui mikropi, iaitu satu liang yang ada pada biji benih tersebut. Dan penyerapan air ni menyebabkan selaput luar yang ada dekat biji benih tu jadi lembut dan kemudian pecah. Dan apabila biji benih tu pecah, dia akan bercambahlah dengan baik. Sekiranya ada air, udara dan juga suhu yang sesuai. Nak senang faham, kita tengok kalau biji kacang hijau kan, kalau kita rendam dalam air, cepat je dia terkeluarkan. Jadi daripada situlah yang dia akan bercambah. Okey, maka dengan itu akan bermulalah proses percambahan yang baik. Tumbuhan seterusnya akan terus tumbuh dan berkembang sehingga matang. Okey, seterusnya akan serahkan kepada Akak Mira untuk menerangkan tentang proses transpirasi. Baiklah adik-adik, so seterusnya Kak Amira akan menerangkan tentang proses transpirasi. Okey, apakah proses transpirasi? Proses transpirasi adalah proses kehilangan air dari tumbuhan ke atmosfera. Maksudnya tumbuhan tu akan keluarkan air lah. So berlaku dekat mana? Berlaku di permukaan daun atau permukaan lain melalui permukaan stomata ataupun sebahagian lentisel. So selalunya permukaan stomata lah. Jadinya permukaan stomata tu dekat mana? So permukaan stomata tu dekat daun-daun lah. Contohnya kalau adik-adik tengok kat sini, so daun-daun ni nanti kalau macam kita zoom gunakan mikroskop, so adik-adik akan nampak lah macam ni kan. So adik-adik nampak macam lagi besar, so nampaklah stomata yang banyak-banyak kecil-kecil ni stomata. So bila kita tengok lebih dekat, inilah stomatanya. Okey, ni stomata terbuka, ni adalah stomata tertutup. Jadinya bila stomata terbuka, air akan keluarlah daripada liang-liang ni. Bila stomata tertutup, air tidak akan keluar. So seterusnya, kekurangan air pada tumbuhan menyebabkan kadar transpirasi menjadi rendah, tumbuhan layu dan akan mati. Maksudnya kekurangan air pada tumbuhan ni maksudnya bila air keluar terlalu banyak lah. So maksudnya tumbuhan akan layu dan mati. Maksudnya dia tak boleh kekurangan air dan juga tak boleh terlebih air. Seterusnya, kadar transpirasi juga rendah apabila cuaca hujan. Maksudnya sekarang ni bila cuaca sejuk lah kan, senang cerita macam cuaca sejuk macam air banyak keluar kan. So maksudnya kadar transpirasi rendah ni maksudnya dia tidak keluarkan air lah. Maksudnya stomata dia tutup. Senang cerita bila waktu sejuk je stomata dia tertutup, so dia tak akan keluarkan air. Seterusnya, kadar transpirasi dikawal oleh pembukaan dan penutupan liang stomata. Macam Kak Mira cakap tadi itulah.
Kadar transpirasi ni maksudnya air keluar daripada daun-daun ni dikawal oleh penutupan dan pembukaan lens stomata, iaitu inilah stomatanya, dan dikawal oleh ni dipanggil adalah sel pengawal. So seterusnya Kak Mira akan ceritakan pula tentang kepentingan transpirasi. So, yang pertama adalah kepentingan transpirasi pada tumbuhan adalah untuk menyejukkan tumbuhan dengan pelepasan wap air. Contohnya kalau adik-adik tengok kat waktu pagi kan, tengok-tengok dekat daun tu ke, adik-adik akan nampak air-air dekat daun-daun tu macam ni lah, air-air macam keluar kan. Itulah proses transpirasi yang berlaku. Seterusnya, mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sebab kan kalau proses transpirasi ni, kalau kita tahu, uh, dia sama juga macam proses nanti akan ceritakan oleh Akak Fatin dan Akak AJ, iaitu proses fotosintesis dia buat makanan ke. Dia sama je, iaitu dia mengangkut air dan garam dari akar ke daun, maksudnya daripada bawah ke atas. Seterusnya, memastikan kesegahan sel sebagai sokongan kepada tumbuhan. Maksudnya memastikan kesegahan sel ni, maksudnya kadar transpirasi ni dia akan keluarkan air. Jadinya dia akan keluarkan air untuk memastikan pokok tu segar. Jadinya kalau macam pokok tu terlalu banyak air, so macam dia tak boleh keluarkan air, so dia akan layu lah sebab dia terlebih air. Sama juga macam mengeluarkan air berlebihan daripada tumbuhan. Jadi seterusnya Kak Mira akan serahkan pembentangan kepada Kak Hidayah. Okey, seterusnya akak akan terangkan tentang faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi kadar transpirasi. Iaitu yang pertama, faktor keamatan cahaya. Okey, faktor keamatan cahaya ni ialah berapa banyak keterdedahan pokok terhadap cahaya matahari. Jika pokok terdedah dengan banyak kepada cahaya matahari, maka kadar transpirasi akan meningkat kerana sejatan air juga akan meningkat. Sebab itulah masa korang tanam hari tu, akak ada pesan jangan letak dekat kawasan yang terlampau banyak cahaya, sebab kita tak nak air, sebab kita utamanya kita gunakan air, jadi kita tak naklah banyak air yang tersejat. Dia perlu cahaya matahari tetapi tak perlu banyak sangat. Okey, seterusnya ialah suhu. Suhu juga boleh dikaitkan dengan keamatan cahaya. Hal ini disebabkan kalau pokok tu terdedah dengan cahaya matahari yang banyak, maka suhu akan meningkat. Dan apabila suhu meningkat, kadar transpirasi juga akan meningkat sebab banyak air yang tersejat, dan begitu jugalah sebaliknya. Kalau kurang cahaya matahari terkena kepada tumbuhan, maka suhu juga akan menurun dan kadar transpirasi juga akan berkurangan. Seterusnya ialah faktor kelembapan bandingan. Kelembapan bandingan ni ialah kita rasa udara di sekeliling kita tu lembap. Maksudnya udara sejuk lah. Maksudnya kat sini, kalau kelembapan bandingan dekat sekeliling kita ni tinggi, maka kadar sejatan air tu akan jadi rendah. Dan kadar transpirasi juga akan jadi rendah lah. Okey, seterusnya faktor yang keempat iaitu pergerakan udara. Pergerakan udara ni ialah pergerakan angin. Kat sini, walaupun pokok tersebut dapat cahaya matahari yang sikit, suhu pun rendah, tapi kalau pergerakan angin pada waktu tersebut tinggi, ia juga akan menyebabkan kadar sejatan air tu meningkat dan menyebabkan kadar transpirasi bertambah. Okey, seterusnya akak teruskan kepada Kak Fatin dan Kak AJ untuk menerangkan tentang proses fisiologi yang seterusnya, iaitu proses fotosintesis. Okey, hai adik-adik, ingat Kak Fatin lagi tak? Okey, jadi hari ni Kak Fatin nak terangkan mengenai proses fotosintesis. Tadi Kak Hidayah dan Kak Amira dah terangkan tentang transpirasi kan? Jadi untuk proses fotosintesis pula, proses fotosintesis ni tak asing sebenarnya dengan tumbuhan. Di mana proses ini ialah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan oksigen dengan menggunakan cahaya matahari, karbon dioksida dan juga air. Okey, tumbuhan ni sama je macam kita. Dia memerlukan makanan untuk orang kata untuk membesar. Cuma kalau macam kita kan ada kaki. Kalau kita lapar, kita pergi cari makanan, betul tak? Tapi kalau macam tumbuhan ni, dia hasilkan makanan sendiri. Dia buat makanan sendiri. Macam mana dia buat makanan sendiri? Dia memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida dan juga air. Okey, jadi sebab itulah kalau adik-adik perasan, kita kena dedahkan tumbuhan kita ni pada cahaya matahari. Lepas tu kita kena siram pokok kita. Tapi kalau macam tanaman hidroponik yang kita buat ni, kita tak perlulah siram tanaman kita. Sebab dia dah ada air. Cumanya kalau kata span tu kering macam akak cakap, kita kena rangiskan air lah supaya dia sentiasa berada dalam keadaan yang lembap. Okey, jadi karbon dioksida pula, um,
kalau macam tumbuhan ni kan dia menghasilkan oksigen. Oksigen tu akan digunakan oleh kita. Tapi kalau tumbuhan dia memerlukan karbon dioksida. Mana dia nak dapat karbon dioksida tu? Contohnya macam kita bernafas. Contoh kalau macam adik-adik hirup nafas kan. Itu adalah oksigen. Jadi oksigen yang adik dapat tu daripada mana? Daripada tumbuhan. Katakanlah adik hembus nafas. Macam tu kan. Jadi hembus nafas tu adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itulah yang akan digunakan oleh tumbuhan tadi. Dapat ya? Okey. Dan proses ini juga berlaku pada daun yang mempunyai klorofil. Seperti yang akak kata, proses ni dia berlaku dekat daun tau. Jadi dekat daun tu ada apa? Ada klorofil. Klorofil tu apa? Klorofil tu adalah pigmen hijau yang ada pada daun. Sebab itulah kalau adik-adik perasan, daun tu warna hijau tau. Okey, jadi itu adalah orang kata pengenalan untuk fotosintesis. Jadi seterusnya, akak akan terangkan mengenai proses fotosintesis. Okey, untuk proses fotosintesis pula, semasa proses fotosintesis ni berlaku, macam akak cakap tadi, tumbuhan ni dia memerlukan gas karbon dioksida. Jadi, tumbuhan tu akan serap gas karbon dioksida dan dia akan bebaskan oksigen. Dan oksigen tu kita lah yang akan guna. Jadi, proses tu akan berterusan. Proses tu akan sentiasa berterusan. Okey, seterusnya proses ini berlaku di dalam kloroplas. Macam akak cakap tadi juga. Dalam daun ada kloroplas yang mana ada klorofil iaitu pigmen hijau tadi. Jadi apa fungsi klorofil ni? Fungsi klorofil ni adalah untuk memerangkap tenaga cahaya yang kita dapat daripada cahaya matahari. Oleh itu, kita perlu dedahkan tumbuhan kita pada cahaya matahari. Apabila gas karbon dioksida diserap, akak cakap tadi, gas karbon dioksida tu dah diserap, kepekatan dalam sel daun tu akan berkurang. Jadi apabila kepekatan sel tu berkurang, resapan gas karbon dioksida tadi akan berterusan sehinggalah proses fotosintesis tu sendiri berhenti. Dan akak nak tekankan dekat sini, fotosintesis ni melibatkan dua peringkat tau, iaitu tindak balas cahaya dan tidak balas gelap. Okey, apa yang membezakan tidak balas cahaya dan tidak balas gelap ni? Tindak balas cahaya ni dia berlaku apabila adanya kehadiran cahaya matahari. Contohnya kalau macam bila matahari terbit. Kalau adik-adik perasan kan, kalau waktu tengah hari, tengah-tengah panas tu kan. Jadi waktu tu lah tindak balas cahaya tu berlaku. Untuk tindak balas gelap pula, proses fotosintesis ni berlaku apabila tidak ada cahaya matahari. Contohnya pada waktu malam. Jadi untuk penerangan lebih lanjut mengenai fotosintesis, akak akan serahkan kepada Akak Alia, okey? Terima kasih Kak Fatin. Okey, hai semua. Assalamualaikum. Ingat lagi tak siapa? Ha? Oh, Akak Alia, betul. Okey. Jadi Akak Alia akan teruskan dengan mengenai organ utama pokok yang menyebabkan berlakunya proses fotosintesis. Jadi kan, apakah organ tersebut? Kalau kita manusia, organ kita mata, hidung, telinga kan. Tapi kalau pokok pula, apa organ utama mereka? Jadi organ utama pokok yang akan menyebabkan berlakunya proses fotosintesis adalah daun. Kenapa daun? Nanti kita tengok. Okey, seterusnya. Okey, kenapa? Okey, seperti yang kita nampak daun kan. Daun kita nampak macam like simple. Nampak satu benda yang sangat alah daun je. Tapi sebenarnya apabila daun ni kita tengok dengan teliti menggunakan mikroskop, tapi dengan mata kasar kita tak nampak. Tapi kalau kena guna mikroskop, kita akan nampak dia punya dalam-dalam tu. Sangat-sangat terperinci, sangat-sangat cantik. Okey, dalam bila kita tengok guna mikroskop, apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak epidermis atas, epidermis bawah, stomata ataupun stoma, sel penjaga dan juga kutikula. Benda-benda ni adalah kita akan nampak menggunakan mikroskop. Jadi akak nak terangkan more about stomata ataupun stoma. Stomata, dalam stomata yang kita nampak ni kan, bila dibesarkan lagi, bila di-zoomkan lagi, kita akan nampak ada bentuk seperti ini. Seperti ginjal, dua ginjal yang terbuka dan tertutup. Okey, dan kita nampak kan bintik-bintik ni kan ada bintik-bintik hijau. Okey, bintik-bintik hijau ni nama dia adalah kloroplas. Okey, kloroplas ni dalam kloroplas tu pula dia mengandungi
Klorofil. Okey, klorofil ni adalah pigmen hijau yang membantu pokok untuk melaksanakan proses fotosintesis. Jadi inilah klorofil yang Akak Fatin, Akak Dayah, Akak Mira ceritakan daripada tadi. Jadi Akak Alia cuba terangkan lagi sekali. Okey, baiklah. Seterusnya, kita akan tengok pula apakah faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Di sini dapat kita lihat ada tiga. Tiga ya adik-adik. Yang pertama adalah kepekatan gas karbon dioksida. Yang kedua adalah keamatan cahaya dan yang ketiga adalah suhu. Bagi kepekatan gas karbon dioksida, okey, sekiranya kepekatan gas karbon dioksida itu meningkat, kadar fotosintesis juga meningkat. Jadi kita nampak di sini kan karbon dioksida sangat-sangat penting. Okey, selain itu keamatan cahaya ataupun kita panggil sebagai cahaya lah kan, sunlight. Cahaya ini penting kerana cahaya ini membantu pokok untuk tumbuh, untuk melakukan proses fotosintesis. Tetapi cahaya ini tidak boleh terlalu tinggi kerana dia ada tahap-tahap maksimum. Kalau terlalu tinggi, pokok akan mati. Okey, dan seterusnya adalah suhu. Begitu juga dengan suhu, suhu pun tidak boleh terlalu tinggi. Kalau tidak, fotosintesis akan terhenti kerana terlalu panas. Dan antara suhu yang normal bagi spesies tumbuhan adalah 25 degree Celsius sehingga 30 degree Celsius. Okey, mari kita tengok seterusnya. Jadi apa yang Akak Alia dapat rumuskan daripada perbincangan, perkongsian ilmu daripada akak-akak yang lain, okay, kita dapat tahu dua benda kan, iaitu transpirasi dan fotosintesis. Kami berharap agar semua dapat memahami dan jika ada soalan, boleh tanyakan ya, nanti kami jawab. Nanti akak-akak jawab. Okey. Dekat sini pula, apa pula ya? Okey, kita beralih kepada sesi yang lain pula. Iaitu pelaksanaan program dekat sini kan. Akak Alia nak ceritalah lagi detail apa yang adik-adik kena buat. Apa yang adik-adik dah buat ataupun yang akan adik-adik buat. Okey. Jadi minggu pertama kita telah berjaya ya dan. Kerana minggu pertama kita telah membuat penanaman hidroponik. Akak-akak kan telah datang kan hari itu. Jadi kami telah memberikan pendedahan kepada kamu semua dan telah berjaya menyiapkan tanaman hidroponik. Nampak tak di situ comel-comel ya semua yang ada dalam gambar tu? Semua comel. Okey, jadi minggu kedua ni, apa yang akan berlaku pada minggu kedua? Seperti yang kita nampak dalam skrin, adik-adik, sekiranya larutan air baja dalam bekas hidroponik itu berkurangan, adik-adik kena tambah tau menggunakan larutan air baja yang telah dipelajari. Dan adik-adik juga kena tengok, adakah pokok adik-adik membesar ataupun tidak. Pastikan adik-adik nampak dia punya proses pembesaran. Seterusnya, adik-adik juga harus melaporkan keadaan anak pokok kepada warden dan hantarkan gambar kepada kami untuk kami lihat. Okey, seterusnya adalah sesi perkongsian ilmu sains dan biologi yang ini telah disampaikan oleh kami, oleh akak-akak sebentar tadi. Okey, dan selepas ini akan ada satu link yang akan diedarkan oleh warden adik-adik dan kami meminta jasa baik semua untuk mengisi borang soal sedik tersebut. InsyaAllah senang sahaja. Okey, untuk seterusnya masih lagi dalam minggu kedua, adik-adik akan balik kan nanti kan hari Jumaat kan. So seperti yang kita telah bincangkan, wakil setiap kumpulan jangan lupa tau. Jangan lupa bawa balik set hidroponik kumpulan masing-masing. Jangan bawa balik kawan punya pula tau. Bawa balik kumpulan masing-masing. Tetapi kan sebelum bawa balik tu adik-adik buang dulu tau air. Kenapa kena buang? Sebab kalau adik-adik tak buang air, takut air tu tumpah dalam perjalanan, dalam kereta, dalam motosikal ataupun dalam jalan kaki kan. Takut tumpah, nanti kotor, nanti basah baju, kesian adik. So adik-adik buang dulu tau air. Nanti bila dah sampai rumah, barulah adik-adik isi semula. Isi dengan apa? Cara yang telah diajarkan. 2 penutup botol A, 2 penutup botol B. So kita kacau-kacau-kacau. Goncang-goncang-goncang, masukkan balik. Ingat kan? Kalau tak ingat, beritahu kami cakap balik. Okey, dan jangan lupa bila telah isi semula,
selalu je tengok perkembangan anak pokok supaya dia semakin membesar. Awesome. Okey. Dan akhir sekali adalah minggu ketiga. Minggu ketiga ni apa yang kita akan buat? Minggu ketiga ini adalah minggu terakhir. Minggu terakhir kami bersama dengan adik-adik untuk melaksanakan program ini. Jadi minggu ketiga ini apa yang kita akan lihat, apa yang semua akan lihat adalah perkembangan terakhir. Perkembangan anak pokok yang terakhir. Jadi adik-adik jangan lupa untuk snap, ambil gambar bagi kat kami untuk kita lihat sama-sama progres semua anak pokok. Okey. Okey, berkaitan dengan anak pokok ni kan mesti macam tertanya-tanya kan. Sebenarnya macam mana bentuk dia kan bila dah besar macam tu kan. Jadi dekat sini adalah tanaman-tanaman yang akak-akak Fatin, akak Daya, akak Amira telah buat. Akak Alia pun buat juga. Seperti yang adik-adik nampak kan nama-nama ni. Kami pun telah mencuba buat dan alhamdulillah dapat kita tengok, nampak kan pokok-pokok ni nampak tak dia naik. Nampak hijau-hijau. Alhamdulillah semua naik, jangan risau. Kami pun yakin adik-adik punya set tanaman hidroponik pun akan naik macam ini. Tapi yang ini ni minggu pertama tau dalam week ke-5, week ke-9 macam tu. Jadi tertanya-tanya tak apa yang akan berlaku pada week-week yang seterusnya. Okey, jeng. Ya, kita akan tengok ya. Tada! Kita akan tengok macam mana daripada sekecil-kecil biji benih dia akan menjadi membesar seperti terkeluar daripada dia punya tempat tu. Besar kan? Sangat-sangat besar kan? Nampak? Nampak tak besar? Cuma yang ini ni pokok ini nama dia pokok sawi tapi yang adik-adik tanam nama dia pokok kangkung. Dia berbezalah sikit dari segi struktur daun. Tapi yang pasti dia benda yang sama. Semua ni adalah tanaman hidroponik. Tetapi jangan risau kalau tak naik sebab akak punya ni pun, akak-akak punya ni pun tak naik juga yang ni yang tepi-tepi ni. Ada yang naik, ada yang tak naik. Jadi itu adalah salah satu lumrah biasa. Sebab dia eksperimen. Jadi jangan risau ya. Kalau tak naik, kita buang biji benih tu dan masukkan biji benih yang baru. Okey. Jadi semua mesti tak sabar kan nak tunggu dia membesar macam tu. Jadi kita doakan supaya semua anak pokok adik-adik membesar dengan sangat besar. Lagi besar daripada kami pun tak apa. Kami lagi suka. Okey, baiklah. Nampaknya sesi kita ni, sesi akak-akak untuk perkongsian ilmu sains dan biologi ni telah sampai ke penghujungnya. Orang putih, orang Melayu. Terima kasih. Thank you. Okey, daripada akak dan akak-akak semua, kami mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih sangat-sangat atas kerjasama semua. Bye-bye semua. Terima kasih. Bye-bye semua. Jumpa nanti jika ada rezeki.